Jom. Kita akan dengan recording. Okay, let us start guys. Let us start. Saya lama tak masuk Zoom. Tok ni dia tak masuk Zoom. Dia tak Metaverse. Tengok muka dia. Muka dah beda. Dia dah masuk Metaverse kot. Okay, apa berita hari ini ni? Berita hari ini ni adalah besok tutup dua IPO. Dua IPO iaitu Swiftolix dan juga ni dan juga Aurelius. So these are very good IPOs sebenarnya. In my humble opinion, not financial advice, but they're very good IPOs. Sebab apa? Swiftolix memang apa? Cornerstone investor ramai, dia sebuah syarikat kuat baguslah. Takkan kita tak sokong kuat kot. So it's actually very good ya. It's actually very good. Dan Aurelius, Aurelius ni pula dalam sektor semiconductor. So again, another very good sector. Sebab kalau you invest saham ni, you kena invest dalam sektor yang betul lah. I mean, cubalah tengok kan. Cuba tengok macam coin di Metaverse. Apakah coin yang naik di Metaverse? Macam ni lah. Macam ni lah. Mana. Sandbox ni. Dua coin untuk jab naik ni. Sandbox dengan apa? Kick. Because these are Metaverse coin. So kalau sektor tu betul, memang insyaAllah dia akan naik lah. So this is what's happening with Aurelius. So kalau kita tengok, this is the problem with IPOs. So IPO prospectus ni dah keluar. That day hari Isnin. I think prospectus mana tahu. Swiftolix hari Selasa. Keluar date 30. Ni betul lah. Ni hari Isnin. Ni hari Senayan lah. Hari Senayan. Ni hari Selasa. So the problem is this. Tutup. Bila tutup ni? Siapa tahu bila tutup? Siapa tahu bila tutup? Tulis sini. Siapa tahu bila tutup? Bila tutup application ni? Ini kena tahu ni. Tak tahu berat lah. Siapa tahu bila application ni tutup? Okey, sila jawab. Kita nak test ni. Nak masuk IPO tapi tak tahu, ni susah lah. Because you kena ingat masa ni masa kita punya contest nanti dan kita akan ada contest. Saya akan ceritakan mechanics dia. Kita ada senarai list pemenang. Tetapi list pemenang tu untuk menang hadiah pertama. Kita akan test you punya knowledge. So kalau you tak ada knowledge IPO ni, you takkan dapat hadiah pertama lah. Bukanlah you mungkin nombor 1. Tapi mungkin you kena downgrade nombor 3. That is what we do. Dan you tak mau di downgrade nombor 3. You nak stay kat nombor 1. So you know what is going on. 3 Disember, betul. 3 Disember untuk ni. Swiftolix hari apa? Swiftolix hari tu. Let's see. Swiftolix hari apa? Deal price, saya tak tahu. Saya tengok dua-dua situ ada. So I've seen all that. So to me, tomorrow lah. Besok. Besok. So I'll do everything tomorrow. Yang mana dah? 3 Disember yang satu. Okay, bagus. So that's it. So 3, 4, 5, 6, 7. Okay, memang. So kita kena settlekan ni dulu. So saya tengok ni, semua ni masalahnya dia dekat-dekat. Dekat-dekat nak habis. Kan? 3 dengan 7 tu is very close lah. 3 dengan 7 tu terlalu dekat. Bila terlalu dekat, terdapat kekangan daripada segi modal. Nampak tak? Dapat kekangan daripada segi modal. So this is lebih pada $1 kan? So siapa ingat benda ni? Ini lebih pada RM1. Apakah IPO yang keluar pada harga RM1 dulu? Pokoknya macam ni. Macam mana awak nak apply? Katalah awak ada duit lah. Macam mana awak nak apply? Saya cakap. Apakah yang akan awak buat? Sebelum awak apply. Apakah kajian yang awak akan lakukan? Takkan hantar macam tu kot. Hantar macam tu saya tak boleh. Itu berdosa tau. Berdosa. Macam chip dulu berdosa lah. Dia ni berdosa besar. Korek. Lah. Abu, tak ada. Haita buruk. Tobat. Tobat dah. Dia sudah tobat. Masuk dalam kripto saja 200 sudah jadi 15,000. Dekat RM15,000. Duduk dalam forex, kaitan tetap buruk. Bukan saya nak suruh beli kaitan baru. In fact, bagus kalau kaitan tu tetap buruk tapi duit ada. Jangan main-main sebab kaitan tu adalah a depreciating asset tu. Sebenarnya tak payahlah kaitan tu. Tapi harga dah duit bagus. Kaitan boleh menunggu. So the thing is, apa yang kita buat? Apply dekat MITI. Siapa sini ada MITI account? Nak bagi tahu ni siapa sini ada MITI account? Okey, CDS MITI ada. Bagus. Ramai orang ada MITI bagus. Bagus. Majid pun ada. Tu dia, Majid muda pun ada. Ni orang muda ni tengok. Dia start lagi awal daripada saya.
Saya start 2000 apa? 2008. Dah tua dah. Umur berapa tahun masa tu? Saya start masa umur 41. Majid dia start pada umur apa? 21. 19. Bagus. Dia start pada 19. Bagus. Macam itulah CDS. CDS pasal apa? Tak ada saham MITI. So bila jadi macam ni, susah. First, you kena ada account dengan MITI. Boleh apply direct dengan MITI. Again, you want to apply direct with MITI. Itu senang. Kalau anda tidak ada MITI dan anda adalah Bumiputera, bermakna anda tidak menggunakan hak anda. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh macam tu sebenarnya. Itu pun kira satu dosa kan. Sebab, kerajaan dah berikan hak kepada anda mesti tentukan hak. Tapi sekarang kita dah tahu, hak tu pun boleh ditarik balik. Ada juga hak tu boleh ditarik balik. Itu yang mahal. So, you can apply with MITI. Yang bagusnya apply dengan MITI ni, you tak payah bayar dulu. You apply dulu. Kan? You apply dulu, kena ada bukti lah. Kena tunjuk ASB dan macam-macam lagi. Dan bank account awak. Tak payah, bank bini tak payah. Bini pertama ke bini kedua dia tak minta. Dia takkan, jangan bimbang. Dia takkan scoding awak mampu ke tidak. So, bagusnya MITI ni, bila you dah approve, baru you bayar. Nampak tak? You bayarlah. Dia akan, MITI ni biasanya akan buat pembayaran sebelum ni lah, sebelum habis, sebelum keluar public issue macam ni. Ni dah keluar public kan. Aurelius dengan Swift ni dah keluar public. Okay, so this is the problem now. So sekarang ni terlalu dekat. Sekarang ni ada dua-dua ni bagus. Dua-dua ni bagus. Saya telah explain tadi. So bila dah tutup MITI, masalahnya sekarang jadi macam ni. Ada hari tu yang dapat Aurelius semua nak Aurelius ni. Kita tahu Aurelius. Kita tahu, saya tengok pun saya tahu ni macam bau-bau nak naik lah. Tiba-tiba mereka saham yang mereka minta Aurelius bila mereka dapat surat pada MITI atau mereka cek dengan sistem saham MITI ni, MITI cakap you dapat. Seronok lah kan. Mereka menari lah satu kampung. Aurelius ni satu kampung menari sana, menari sini. Kan? Bagi tahu adik-beradik semua dapat. Tu dia. Duk kira apa? Orang putih apa? Counting the chicken before it hatch. Tiba-tiba dia isu cakap, hey, tunggu dulu, tak dapat. Silap, ada kekilafan. Tak betul tapi kita tak ada buruk sangka lah. Tapi macam ada udang sebalik ni Tok. Tok Jet ni macam mana? Macam mana? Tok Jet marah tak? Bulan-bulan dia cakap dia dapat allocation. You dah beritahu bini dah ni. Dah setiap beli barang ni dah. Oi, barang dapat baru semua dah beli dah. Tiba-tiba dia tarik balik. Hak Bumiputera tu boleh tarik balik. So bila hak Bumiputera tu tarik balik, hampa jadi macam orang lain lah. And this is the problem lah. Hampa orang ni jadi macam orang lain. So jadi orang lain pun problem juga. Now benda ni dah terlalu dekat. So Aurelius tutup hari Jumaat kan. Ini 7 hari bulan hari apa? Ini hari apa ni? Swift Hollis tutup hari 7 lah. 3, 4, 5, 6. Hari Selasa betul tak? Hari Selasa betul Hari Selasa. So hari Selasa. Mana aku? Allah silapkan klip tadi. Okey, hari Selasa kan. Semua dah buat kenduri dah. So kita tengok ni. Swift Hollis ni tutup bila? Hari Selasa. Okey, hari Selasa tak apa. This one jangan lupa besok nak. Besok boleh. Tapi saya try submit last minute. Selalunya. Saya submit last minute kerana ia lebih afdal. Ni petua ni. Lebih afdal. Tapi kadang-kadang jangan ni lah. Cuma sekali silap ambil submit last minute. Sebab saya selalu submit petang. Tapi lah ni saya selalu submit lagi. Sebab bila submit last minute ni selalu kena tau. Tapi hari tu silap juga. Tak tahu hari report tak tahu. Memang bagus juga IPO tu. Tapi saya dapat saham MITI lah kan. Tapi nak submit open ni yang saya selalu dapat tu tiba-tiba tak boleh submit. Pasal apa? CIMB bank down. Apa ingat tak? Satu hari tu. Ada satu hari tu. Tak tahu report memang tak boleh submit. Kita jenuh ATM pun dia down. Tu dia semua down. Padahal duit duduk dalam bank. Dua duit duduk dalam bank kan. Sebab saya selalu withdraw satu hari sebelum last date. So jadi apa-apa problem kita boleh withdraw keesokan harinya. So nampaknya dekat. So now you can split you modal antara Swift Hollis dan Aurelius. You takkan dapat balik duit. Percayalah, you takkan dapat balik duit daripada Aurelius untuk Swift Hollis. So you punya duit terbelah dua. Macam batu belah batu bertangkup. Tu dia. Batu belah batu bertangkup. Jangan ni lah.
Jangan durhaka pada ibu sendiri. So it's very bad. Very bad. Macam ni. So sekarang ni macam mana kita nak buat ni? So sekarang ni hampa nak apply apa ni? Apakah strategi yang digunakan? Ni kalau hampa tahu jawapan jangan jawab. Bagi mereka yang tak tahu jawapan dia jawab. Oh, macam mana bila hang nak apply hang tengok apa? Cuba cakap. So saham ni lebih pada RM1. Bila you nak apply, apakah yang you akan tengok? Selain daripada muka bini you. Tengok dia tanya hang tanya dia, hang kena berjepak. Jangan main-main. So ingat, so this is cuba tulis kat situ. Satu lagi adalah ni Satu lagi adalah kita akan adakan sesi ini setiap malam Jumaat. Kita ada sesi dalam bahasa Melayu kita seminggu face to face. Bahasa Inggeris kita ada hari Ahad. Lepas tu saya akan buat recording lah mungkin 2 kali seminggu. Pasal apa saya buat hari Jumaat, Cik? Pasal apa saya buat hari Jumaat? Cuba cakap. Pasal apa? Saja nak ganggu hampa hari Jumaat. Hampa tak mau saya buat malam je sebab bini nanti hampa marah. Apa ni duduk dengar sensi malam Jumaat ni? Tak buat macam mana? Hang banyak bini dia. Bini sebab dia tak kahwin. You nak sensi jangan buat malam Jumaat. You jadilah. You cari bini untuk dia lah. Lepas tu dia duduk diam lah. Lepas tu cancel lah malam Jumaat. So sementara tu kita akan adakan sesi setiap malam Jumaat. Betul, malam kepada penghulu segala hari. Apa yang hampa nak buat bila hang nak apply ni? Ni penting ni. Takkan nak apply macam tu. Berapa hang nak apply? 5 ke? Hari-hari malam Jumaat kuat lah. Ada kuat ni. Kena minta ni lah. Kena minta ubat kuat. Kena minta ubat kuat. Okay, cepat. Apa hampa nak buat? Don't tell me. Kata hang ada katalah hang ada RM10,000. How do you split this? Katalah hang ada RM3,000. How do you split this? Macam mana? Berapa yang nak apply ni? Cuba cakap. Ni kalau tak tahu ni berat ni. Kalau tak tahu ni memang berat. Berat lah kalau tak tahu ni. You have to know kat mana hang nak target benda tu. You already know the price. RM36. Kan? RM36. Duit kecil tak kisah. Yang pentingnya strategi. Focus on one only boleh juga. Focus on one. Tapi focus on one nak fokus apa strateginya? Berapa nak apply ni? Cik dah ada 15,000. So dia cakap dia nak fokus 15,000 satu saja. Sempat ke? Nak bawa keluar kat Luno tu? Sempat kot satu hari boleh dapat duit. Luno ni bagus. Saya tengoklah satu hari boleh dapat duit. So 15,000 nak letak macam apa pecahannya? Berapa banyak nak apply? Adakah anda akan apply 15 lot untuk 15 lot, okey 150 lot hampa guna lain. Kami orang tua dulu satu lot 1,000. Lah ni satu lot 10. 100. 100 silap betul lah. Dulu satu lot 1,000. Okey, so macam mana Cip nak apply 15,000 saham? Cakap macam tu lah, saya keliru lah. Macam mana nak apply? Nak apply 15,000 saham ke Cip? Apa strategi dia ni? Cuba cakap. Tengok range untuk IPO. Tengok range di mana? Cuba cakap. Tengok range di mana? Apakah IPO terakhir yang lebih pada ni? Cuba cakap. Apakah IPO terakhir yang lebih pada RM1? Cakap. Ni kena tahu. Ni kena hafal. Ingat, ni kena hafal ni. Apakah range? Apakah IPO terakhir? Cuba cakap. Apakah IPO terakhir sebelum ni? Tahu tak? Dia cakap, Mr. DIY, no, not Mr. DIY. Ada lagi the latest CITOS, betul? CITOS. So kita tengah tengok, what is CITOS? Apakah CITOS? Cuba pergi sini. This is basis of allotment. Cuba pergi tiih.com.my. Hampa main sini. tricor.tiih.com.my. Tengok CITOS sini. Penisat. Berkaitan dengan kredit kad. Betul. Saya selalu jual. So CITOS, you go to basis of allotment, kan? And then you press lah basis of allotment. Tukar sini. Jangan bukan press release. Basis of allotment. Macam mana dia distribute share tu. Yang ni kalau tak guna ni naya, memang tak ada strategi. Then you rather than doing that, after you do that, you come here. Main sini, tengok ni CITOS Digital, macam mana dia buat pecahan dia. Nampak tu? Macam mana dia buat pecahan dia. So, adakah Cip boleh apply 15,000 tadi? Kalau Cip kata tadi, sebab Cip ni saya tengok ni kadang-kadang dia ni bagus. Tapi kadang-kadang dia ni tak ada strategi.
So kalau chip nak apply 15,000, adakah itu sesuatu yang logik? Saya tengok betul-betul. Katalah chip nak apply 15,000 saham. Jadi saya 15 lot, tapi sekian apa keliru. Yang tu macam 150 lot, saya pula keliru. So dalam 15,000 saham, adakah betul chip ni nak apply 15,000 ni? Adakah betul? Adakah strategi chip nak apply 15,000 ni betul saya cakap? Cuba cakap di sini. Adakah betul tuan-tuan? Ni yang penting ni. 136 kali 3 apa tu? 136 kali 4. Ada. Ada. Rugi-rugi. Tahu pun adakah betul? Rugi atau tidak? Apakah kerugiannya? Adakah chip ni membuat strategi yang betul? Dengan apply 15, konon-konon dah kaya dah ni. Tu dia jadi orang kaya baru. Dia orang kaya baru nak letak. Tapi apakah strategi nak untuk apply ni betul ke tidak? Coba tengok betul-betul di situ. Cip pun dah malu dah kan. Dia tadi tak tengok dia. Betul ke? Apakah strategi untuk bahawa chip nak apply ni, adakah ia strategi yang betul? Ada pula. Adakah strategi betul atau strategi salah? Cuba cakap situ. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Adakah chip apply 15,000, adakah tindakan yang betul atau salah? Salah. Pasal apa salah? Bagus. Dia MZ ni bagus sebab dia pun dah salah. Biasanya orang dah bersalah ni, dia ni kan, dia selalu dah insaf. Biasalah kan. Kecuali kalau saya tak ada bini lah, tapi kalau saya ada bini, saya salahkan bini, saya tak insaf sebab saya tahu saya betul. Itu salah kerana terpaksa, terutamanya malam Jumaat, kerana terpaksa. Ni tak betul, tengok. Pasal apa dia pergi apply 15,000? Dia patut apply sebelah. Dia patut apply sebelah, nampak tak? Yang 15 tu buang duit. Yang 15 tu buang duit. 4,000 tu dia buang duit, nampak tak? Dia patut buat sebelah dengan 4 tu lain. So 4 tu dia boleh apply apa? Mungkin 4 tu dia boleh apply dengan 3,000 lah. 3,000 saham Aurelius. Betul lah. 3,000 ada situ. Jadi dengan ini, chip tidak membuat pilihan yang betul. Tak boleh. You have to see here. You apply 11,000 cukup. Okay. And then the other one, you boleh apply 3,000 Aurelius. So dia tak payah fokus satu pun. Nampak tak? Dia tak payah pun. No need. No need. Yang ni apply apa? Yang ni apply saham apa ni? This is apply saham Citos. This is apply saham ni logistik tu lah. Apa dia? Apa lah? I kena lupa dah. Lupa dah. Nyanyok pula aku ni. Apa ni? Swift. Swift. So that's how you do it. If not, you're wasting your bandwidth. Membuang duit. Mentang-mentang banyak duit, dia buang duit. Mentang-mentang dia banyak duit, dia buang duit. Tak boleh macam tu. So you cannot do that. You must really think this very carefully. So begitulah dia. But again, tengok sampai orang perempuan gelak kat dia. Nampak tak Cip? Perempuan gelak kan? Orang tahu. Ingat tadi. Dia pun gelak kan? Tengok bini Cip gelak kat dia. Apa Cip buang duit? Jangan main-main. Dini dah panggil malam Jumaat. Padan muka hampa. Mau cakap kalau tak mau ni, Sensei carilah bini untuk dia. Bini tadi ada bini dia duduk segap malam Jumaat. Tiba-tiba tak ada bunyi. Bila apa ada bini. Malam Jumaat. So there it is. So this is the thing you have, okay? So again bila you look dalam ni, kita tengok dia ni selalu ni tau. Benda ni selalu apa? Benda ni selalu trik. Jangan sekali-kali apply macam ni. Jangan letak 15,000 tambah 100 di sini. You always have to put 11,100. You always have to put 3,100. 3,100. Sebab kadang-kadang dia trik. Kadang-kadang dia tambah ni 100 tau. Yang ni tak ada. Tapi yang lain dia tambah 100. Naya lagi. Teranaya lagi. So, always tambah 100. Apa ke? Tambah lagi 100. Tambah lagi 100 bagus. Tambah lagi 100 bagus. So you have to do that. Okay, so this is the problem we have. So again, bila you tengok ni, sila tengok Citos dan sila decide yang mana. Mana problem here is this. Bila you apply sikit-sikit dalam sebelah, peluang you adalah 3.51%. This is true, you know.
3.51 saja. Ini untuk Bumiputera, ini untuk bukan Bumiputera. Bumiputera lain sikit kot. Itu dia, Bumiputera ke atas ni 16.65. Bukan Bumiputera, tengok. Punyalah turun. Turun tuan-tuan. 3%. 3.51, Bumiputera 16. Ada harapan. So saya biasanya saya selalu target benda ni. Macam mana saya akan klik salah tadi? 200,000 saya akan apply 200,000 Aurelius. InsyaAllah apply 200,000 ni lah. InsyaAllah apply 200,000 atau 200,000 apa? Swift juga lah kita tengok. InsyaAllah. So kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini berapa ni. So that will be around 136 harga dia. So berapa? 1.36 kali 100,000 apa? Cuba tengok. Berapa ni? So ini untuk Aurelius saja. Saya nak apply 200,000. Betul ke saya nak apply 200,000 ni? Betulkah ini saya nak apply 200,000 dengan 1.36 harga? Jadi saya perlukan besok 272,000. Tadi saya withdraw 239,000. Apalah mimpi di siang hari. Adakah ini betul tuan-tuan? Adakah ini betul? Adakah ini betul? MZ, adakah ini betul? Cuba cakap, adakah ini betul? Ha? Betul? Betul? Adakah anda pasti? Dia macam apa? Ini macam soalan nak talian hayat ke? Betul ke? Betul ke Relai? Betul ke Azhar? Betul ke Luqman? Betul ke Taqidin? Betul ke? Saya nak apply 200,000. Jadi saya 1.36 136,000. 2 kali 272,000. Betul ke tak betul? Tahu pun dah pandai. Tak betul. Tak betul. Chip pun duk terdiam. Tak betul kat mana? Tak betul kat sini. Tak betul ni. Again saya dah cakap sekali lagi. You kena tambah 100. So kadang-kadang ni you kena betul-betul. You kena tengok. Terutamanya bila you tekan Maybank to UCMB ni 100 ni. 100 ni dia berapa sini? 100 ni jadi 136. Jadilah 272 136 kan? So the amount must be 272 136 lah. That is how you do it. Yang ni yang saya rasa ramai orang leka tau. Leka. Kalau hang tak buat macam ni silap-silap bila dia buat ni jadi apa? Masuk geng 100,000. Buang duit. You're wasting your money. Sebab that duit lebih baik you tinggalkan di dalam amanah saham atau you apply IDO. You boleh roll duit tu kan. Boleh roll duit tu. So that's the thing. So ingat benda tu. So again, bila saya apply 200,000, peluang saya 30%. Kalau saya apply 200,000, peluang saya 30%. Kalau saya apply 500,000, peluang dia 40%. Tak berbaloi tuan-tuan. Saya baik duk lebih sikit lah. Lebih sikit daripada ni. Lebih sikit pada 100,000. Tak ni, because this only 40%. 10% saja nak tambah sampai 300,000. Tak payah tuan-tuan. So saya kalau sini saya suka duduk kat 200,000. I think 200,000 is a better ni lah. Better range kat sini. Tapi ni untuk Bumiputera. Bukan Bumiputera apa pula. Kita tengoklah sama ada saya dapat. Kita tengok sama ada saya dapat. This is for high probability. Ni kira bagi dapat lah. Kalau bukan Bumiputera 10% saja. 30% dengan 10%. 30 dengan 30 lebih kurang 60. Bolehlah dapat salah satu insya-Allah. Tetapi mungkin ni peluang lagi baik. Sebab dulu Sitos dia duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang dulu. Ada satu duduk sekali dengan dia Haley tapi tak apa famous. Tak apa famous. Yang ni dua-dua famous. Jadi mungkin terbelah modal tu. So let's see whether 200,000 ni adalah cukup. Boleh bagi 40 to 50% untuk Bumiputera. I think it is good enough. Dalam masa itu good enough. Tetapi maknanya dalam nak apply dua-dua ni kita perlukan 472,000. Betul? Lebih pada tu. 400 apa? Tak tahulah 475,000 ke apa. This is the thing. Siapa yang ada banyak tu? Siapa yang ada banyak tu? Chip ada banyak tu ke? Walaupun chip lah ni dah orang kaya baru. Siapa ada banyak tu? Jarang. Jarang orang ada banyak tu. Jarang. So macam mana ni? Macam manakah dia ni? Macam manakah kita nak ni? Macam mana kita nak perbetulkan benda ni? Perbetulkan benda ni dalam dari segi macam mana nak menolong orang-orang.
Macam Nurul Anwar ni, dia baru masuk. Dia salah seorang telah di-reject oleh BT. Kesian kat dia, betul tak? Kesian kat dia. Tak naya. Tu dia. Tiba-tiba dah bagi, tiba-tiba tarik balik. Seolah-olah BT itu buruk. Siku kerana berlaku. Kerana berlaku. Dia geram. Tengok punya geram. Kerana berlaku kekhilafan. Tetapi telah menjadi kekecewaan kepada satu keluarga. Macam tu? So and juga kalau IPO ni bagus sebenarnya. Tapi kalau you start mula-mula, kebarangkalian dia terlalu kecil ya. Kebarangkalian dia terlalu kecil. Jadi bagaimana kita nak ni ya? Kita nak menggalakkan anak-anak muda kita untuk masuk IPO. So practice as a practice ya, as a practice. So that bila hari tua nanti mereka bolehlah ada pengalaman dalam investing dalam banyak aset supaya tidak terscam ya. Lah ni saya tengok banyak scam, ramai orang terscam. Malahan you all adalah orang-orang bertuah, orang paling bertuah dalam dunia ni bagi saya lah kan. Sebab muda-muda lagi awak dah belajar benda-benda ni. Saya dulu tak belajar. So masa muda saya pun kena scam. Tapi tak apa, muda kena scam tak apa, tua dah insaf. Macam lah ni saya duk tengok dalam grup saya ni lah, saya punya apa? Saya punya WhatsApp group yang terdiri daripada orang-orang tua. Mereka duk tanya lagi sedangkan benda tu memang scam tau. Bitcoin scam lah, ini scam lah, itu scam lah. Mereka boleh percaya tuan-tuan, kesian kat mereka. Maknanya ramai orang-orang muda ni, orang-orang tua ni maknanya tengah di-scam oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab ya, orang tak bertanggungjawab. Sebab tu kena jaga-jaga. Terutamanya jika anda lelaki tua. Pasal apa jika anda lelaki tua yang dah bersara dengan banyak ETF, anda adalah mangsa utama sebab anda ada banyak duit. Siapa yang dia hantar? Ini keluar satu lagi. Scam ni boleh scam yang legitimate ya, bukan scam lah. Dia hanya ni, dia nak commission. Dia hantar apa? Dia hantar anak dara yang ada ni. Anak dara daily chain. Kulit putih mulus. Orang Indonesia cakap mulus. Habis ya. Habis hancur. That is the problem we have now. Nasib baik saya ni. Walaupun saya senang digoda tapi bila saya kerja lah. I don't even look at the girl, you know. Lepas tu bila teringat lah, cantik pula budak dia ya. Dia minta panggil sekali lagi lah. Masa duduk tu lah. Kita dah tak mau kan. Kita guna otak yang betul. So this is it. As we need a lot of things. So how do this? Inilah dia IPO DeFi ya. IPO DeFi ni macam ni. Kalau kita tengok basic kepada DeFi is very easy. Macam mana kita menggalakkan orang masuk dalam saham dan supaya dia orang boleh dapat saham. Tapi ini bukan soal nak dapat atau menang saham secara percuma. Ini soal that awak betul-betul participate. Tetapi awak mungkin tidak ada kapasiti untuk mendapatkan benda tersebut. Jadi sebelum awak dapat kapasiti, it is proper ya untuk memberikan awak jambatan, a bridge so that you can get ready for the eventuality because kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak mau you tiba-tiba kaya, you tak tahu macam mana buat apa dengan duit you. Macam Chip ni tengok dulu dia kereta buruk tapi kita tak tahu. Dia mungkin boleh kaya tahun depan. Tapi sayang Chip, kalau dia join kelas saya 2020, saya cakap jamin lah ni dah boleh kaya dah. At least saya cakap macam Chip ni dah ada 500,000. 500,000, 400-500,000 lah senang-senang. You kena ingat, saya tak tahu ramai orang lah yang telah membina 2 jutawan that make 2 millionaires dalam kurang daripada 6 bulan. Kurang daripada 6 bulan. Tetapi itu dua Mak Saleh lah. Sebab tu topik kita minggu depan lagi menarik. Pasal apa Mak Saleh yang saya ajak boleh jadi jutawan? Ada ciri-ciri dia tau. Ada ciri-ciri dia yang saya boleh cakap. Nak kita tahu boleh menjadi jutawan lah. It's very easy. It's not very difficult actually. So the thing is this. The thing is this. So macam mana kita nak buat ni bagi senang. So this is what I will do. So unless you guys ada, I'm going to do this. Ini kira saya punya ni ya. This is my contribution to the society lah. Contribution buat saya bersyukur. Saya pun dah buat dekat 2 million US. Dekat 7 juta. Kahwin 3-4 pun boleh lah. Tapi tak larang. I dengar. Bukan apa, hampir kena. Saya ni tegang tau. So bila dengar cakap perempuan tu bila setuju pun pura-pura setuju. Bukan setuju sangat pun. Pura-pura setuju. So kalau ada 2 bini saya tak boleh handle. I cannot handle 2 wives, okay? So the thing is this. So sekarang ni saya akan buat macam ni. I'll do this.
So unless you, so saya akan letak dalam tu 200, saya kena lupa, 272 136 dalam Aurelius, dan dalam cuba calculate 200,100 kali RM1 3 untuk Swift berapa? Saya akan letak either 103,000 103,103 atau senang 206 206. Okey? 206 103. 206 103. So unless you ada macam 472,000, it's very hard to get. 472,000 ni bala apa ni? So the thing is this. Okay? The thing is this. Dalam 427, dalam 472,000 ni, 472,000. Saya pun dah dapat 90,000 allocation. So kalau saya dapat macam ni, I don't mind. Kalau ini membolehkan lagi ramai orang. Dan benda ni kita tidak buka saja kepada Bumiputera. Kita buka kepada bukan Bumiputera pun kita buka. Sebab kita tahu dalam tu sungguh seksa nak dapat. Mana Nelvin di sini? Nelvin mana? I ingat hang boleh dapat lah Nelvin. Baik Nelvin dia pergi letak dalam trompet. Betul tak? Dia letak dalam trompet, dia dapat pulse pad. Lagi dah kerja. But the thing is this. Tak lama lagi saya rasa market tidak akan sentiasa naik. Market turun naik. I think tak lama lagi kita akan ada bear market selama 2 tahun. So we have to learn where to put our money in. Saya dah tahu I have a lot of other investments. Saya dalam bear market ni senang cari bini, tinggal letak dalam saham yang boring ni dengan all the options commodity lah. Benda-benda yang tak masuk Facebook pun orang tidak. So again, I already have this. So I don't mind sharing this. So apa yang akan saya lakukan sekarang? Sebagai permulaan, saya akan ambil 10% daripada saham yang saya dapat sini. Saya akan letak dalam pool. Nampak tak? Ini untuk diberikan kepada ahli-ahli komuniti yang layak. Tidak yang layak tu lah faham. In fact, kita dah mula proses ni. So far dalam pool ni ada 350. I tak tahulah, kena check. Asalnya ada RM350 untuk diberikan kepada hadiah. Untuk diberikan kepada hadiah kepada siapa yang menang lah. Yang tu adalah 10% daripada keuntungan saya di dalam Ecomate. Ecomate hari tu dah. So I made double, more than double my money lah. Okay lah, more than double my money. Sebab tu siapa tanya tadi, saya jual ke tidak? Tak, saya jual ya. Saya jual terus. Nasib baik saya jual hari tu. Hampa cuba tengok Ecomate harga apa? Cuba tengok Zat, Ecomate harga apa? Tengok. Untuk pool. So far pool tu dah ada 350. So siapa tengok? Cuba tak? This is Aurelius Aurelius dengan Swift. Ecomate. Lambat berapa MZ? Dia kalau kat US orang panggil hang MZ kan tahu tak? Hang jangan keliru pula hampir US orang tak kenal, orang tak tahu MZ ni apa bala ni. Mula-mula sampai US dulu kan dia kita bukan faham pun. So again, berapa Ecomate lah ni, cuba tengok. Apa harga dia? Tengok ni. 30 lebih. Mak Datuk. Pak siapa hang tak jual MZ? Oh sorry, MZ ni bahagian Asia. Saya jual dulu 68.5. 5 minit pertama saya dah jual tuan-tuan. 5 minit pertama masuk tu dia kalut. Oh dia naik. Okey kita tekan 68.5. Lepas tu jangan tengok skrin, pergi makan. Tak tengok skrin lagi dah. Jangan rugi memang sebab dia 3 kupang kan. Dia 3 kupang itu. Naik 68.5 kita joli, kita buang lah. So kadang-kadang benda ni kita tak boleh percaya tau. But anyway, so I will take 10% of apa yang saham dapat. Saya akan dapat dan untungnya kita letak dalam pool ni. So this is the thing. So you tanya ni. Boleh tanya tak? Mana DeFi-nya? Nak beritahu ni. Mana DeFi-nya? Kita jawab, where is the DeFi? This is it. So dalam pool ni, kita tak tahu snapshot. The snapshot means the contest end. I can end it at any time I want. Ni kita kena surprise. Kalau you all tahu waktu tu, you all mungkin bersedia. Kita nak catch people off guard. You must know when. There will be a snapshot taken at any time. At any time dia akan contest will end. Cuk. Okay, dan kita akan kira lah siapa yang dapat markah paling tinggi. Tapi yang bagusnya macam ni Bagusnya memang ada airdrop.
Tapi ni airdrop istimewa tu. So sekarang ni the pool is too small. Nak bagi hadiah apa? Tak berbaloi. Tetapi contohnya boleh bagi macam ni. Bagi macam ni. Katalah pool ada 305. Kita boleh bagi macam ni. Kita boleh bagi 200. Kita boleh bagi 75. Kita bagi 75. Tetapi yang paling istimewanya sini adalah akan di-defy-kan. Akan di-defy-kan. Sebab benda ni kita akan bagi offer kepada siapa pemenang. Katalah siapa sini, siapa nak menang. Chip dah kaya. Katalah Takidin nak menang. Katalah Raylai menang. Dia bukan bumi, dia lagi susah. Katalah Raylai menang. Kita akan cakap Raylai. Kita akan bagi offer kat Raylai. Adakah anda mau letak itu dalam accelerator? Sebab kita tahu kita boleh letak accelerator dalam hobi kan? Betul tak? Silap-silap jadi macam chip. Kita boleh letak 50 US. 200 ringgit dah silap-silap. Berapa kali ganda chip? 10 kali ganda, 20 kali ganda. 200 ringgit tu boleh naik kepada 4,000 ringgit pun boleh. 10,000 ringgit pun boleh kalau hang nasib baik. Kalau hang nasib baik. Kalau hang nasib baik. Dan apa? Dan kalau nak guarantee punya, then it is ni lah. It is you get 100 lah. You get about $100 tu boleh $100. Tapi kita cakap kalau hang masuk 50 ringgit tu, itu ada loteri. Hang mungkin hilang segala-galanya, bisa spend sikit kan. So kita bagi 100, 200 tak sedap lah sebab habis duit dia. Dia berjudi. Nanti orang cakap, oh ini operasi judi ni tak boleh ni. Harap-harap. Nampak tak? So that's how we do it. So nak ke ni. To winning is very important. Of course before we win kita akan tengok nombor 1, 2, 3. Kata nombor 1, 3. Nombor 1 ni Raylai, nombor 2 ni Irfan, nombor 3 ni Awang Iskandar. Kita tanya mereka soalan. Siapa yang menang tadi? Irfan. Katalah Irfan ni pemenang 200. Dia tak dapat jawab soalan. Cakap, hang ni tak tahu apa pasal IPO. Fail. Kita tanya orang kedua pula. Jadi dia boleh jatuh pangkat. Dia boleh jatuh pangkat, tuan-tuan. Terus jatuh pangkat. Jangan main-main. Kerana dia akan dapat RM75 lah. Of course, we are waiting for the pool to grow. We are waiting for the pool to grow. So dia chip. Jangan tahu. Chip dah ni Chip nak PM hampa. Chip hang charge depa apa? Bagi saya 50% ya. Share. share. So this is what going to happen. Okay, so this is the thing. This is what we're going to do lah. So hopefully with this, you akan belajar IPO ni. You akan tengok tau. Sebab kalau you menang, tapi kalau you tak tahu pun tak ada guna, you boleh dijatuhkan pangkat. Jatuh pangkat. Jangan nak jatuh pangkat. Kita tak mau jatuh pangkat. So you will still have to study although you don't know how to do it lah. Tapi insyaAllah satu masa depan mungkin you boleh buat. Tengok chip dulu. Mana ada duit nak buat IPO. Sekarang dia dah banyak duit. Sebab RM200 dah jadi RM15,000. RM200 dah jadi RM15,000. Jadi kita gunakan konsep yang sama. Untuk menggandakan lagi duit kepada pemenang pertama. Kita tak tentu siapa pemenang pertama tau. Sebab kan konsep kejatuhan pangkat ni. Ingat. Ada konsep jatuh pangkat di sini. Pertama kali dalam sejarah lah. Dia menang kontes, jatuh pangkat pun ada. Kan? Because ni lah. So, in order to do this, sebab kontes sebenarnya bermula malam ni, anda kena masuk kita punya Discord. You have to do the dots Discord. Lagi kita masuk dan you kena generate invite link. Dan pemenangnya akan diberi kepada siapa yang banyak invite bila saya end kontes lah. Macam snapshot crypto. Siapa masa end kontes, that's it. Kita akan bilang masa tu, yang ni saya suka masuk Discord. Sebab dia senang nak kira. Jadi masuk Discord ke sini, kita pergi sama-sama. You go here first. Sini dulu. Ke sini dulu. Ke situ dulu. And then you go to the Discord here. Go to the Discord here. Mana tak tahu. Sana kita ambil link. Tu link Discord. Then you go to the Discord here. Jangan malu-malu masuk Discord. Tapi jangan ni You go to the Discord dia. You kena generate your own invite link. Macam affiliate link. Kira affiliate ni lah. Ni kira affiliate ni. Okay, kita masuk situ. Dia ada bahagian saham di situ ya. Anda boleh pergi bahagian saham. Sini. Okay, the dots JDV ni.
Okey, turun. Jaga-jaga. Ini kena ada ilmu. Jangan nak bagi turun pangkat. Teranaya, tuan-tuan. Turun pangkat tu kes naya. Turun pangkat situ. Ke sini, ke sini, ke sini. Nampak ni? Hype squad dia punya lambat. Sebab Discord sebab ramai orang nak masuk kot. Ramai orang nak masuk. Dia slow. So just go in there first. Just go in there. Bagi ni. Okay. So keluar macam ni. Keluar macam ni. You can go to IPO section. IPO section ni. Oh dia semua. Tu dia. Tu dia nampak ni. Sudah ada ranking dah ni. Tu dia semua dah ni. Semua dah pakat-pakat ni dah. Kita pergi ke sini. So bila you masuk sini, you can go to ni you go to IPO section. IDO nanti kita isi IPO. So IPO section ni dah ada orang dah. Dah ada orang jaga. Dia ada penghulu dia. Penghulu segala penghulu ni Kenneth lah. Penghulu segala penghulu ni Kenneth. So dia ada sini So dia ada sini. Semua daftar yayasan semua dah ada. What you want to do then? You nak pergi sini tau. You want to go here. You want to go here. You want to go di sini. You want to go to server ke atas ni. Server ke atas ni hang pi invite people. Saya punya tak payahlah. Jangan guna ni. Ini saya punya. Yang you all nak guna saya punya apa bukan saya boleh masuk pun. So cuba pergi sana. Boleh tak? Cuba try tengok. Boleh tak? Okay guys. Try. Try. Bagus. Depa ni masuk awal ni. Berapa orang nak masuk? Dia. Okay, so you go there. Dia dah 174 tu dia semakin banyak tuan-tuan. Bagus. So just go there and then you give that to your friend. Tapi tak boleh post dalam the dot Telegram. Tak boleh post dalam the dot Telegram. Siapa di post dalam the dot Telegram kalau dia menang dia akan jatuh pangkat. Kita tak bagi masuk, kita bagi masuk tapi dia akan jatuh pangkat. Punya naya boleh jatuh pangkat. Kan? Takut jatuh pangkat nanti you all kecewa. Frust sampai kecewa. So that's how they do it, okay? So then kita akan you just give to your friend to masuk dalam benda tu. We educate a lot of people here. Dan ingat, kita tak charge apa-apa pun. We are not charging anything because kita nak try satu business model diharap-harap. Let's see how long we can do this lah. Let's see how long we can do this for. This is an introductory period. Kita tak tahu bila kita nak charge Satu lagi, I want you to do this. Kalau you nak masuk IDO punya whitelist, nak jadi macam tip di bawah tu. Tengok bawah tu, ada lagi, ada form tu. Ada form tu. Make sure join whitelist dekat mouse hunt. Satu lagi tu ada juga. Dan isi form. Tengok Google form bawah tu, ni tak? Form Google bawah tu adalah form segala orang-orang IDO lah. Orang dalam grup IPO. Orang dalam IPO ni orang dalam IPO ni So you better go in there also lah. You better go in there. Nampak tak tu yang dalam Zoom tu fill in the Google form, masuklah. Tolonglah depa ni nak masuk whitelist because I'm trying to start a system di mana kawan tolong kawan. Nampak kan? So biasalah kan kita buat ni macam sistem. It's not multi level sebab multi level hang kena beli produk, betul tak? Yang ni tak payah beli produk, tak payah beli apa pun. Tak payah beli apa pun. Walaupun struktur dia lebih kurang multi-level lah. And you know as the group grows, this is a pyramid system of orang menolong orang. Semakin piramid semakin besar, orang yang masuk awal semakin untung. Tapi bezanya dengan multi-level lah kami tak charge apa-apa. Ni multi-level murtad. Betul? Multi-level murtad pertama di Malaysia. Ada kau? So kita nak try business model baru. Adakah orang boleh mengganjak hampa macam ni, tak charge apa-apa, boleh bagi reward lagi? Logik tak? Tak logik sebab kita nak buat semua sifu-sifu saham dan sifu-sifu forex hampa tak kisah lah kot sebab chip dah insaf. So dia tak kisah lagi sifu forex. Kita bagi sifu-sifu saham pula. Semua insaf. Bahawa pengajaran ini boleh dilakukan secara percuma actually dengan combining crypto dengan ni by combining crypto and also IPO and that's what we're doing. We're trying to do something new Kita cuba benda-benda yang baru. So sila masuk. Oh ini bunyi ni banyak masuk kan ni. Masuk dan dapatkan link. Okey, ada yang nak bertanya tentang link. Ada apa-apa yang mengelirukan lagi? Jangan lupa ni jangan lupa masuk whitelist tu juga, mouse hunt tu dengan yang satu lagi tu jangan lupa dan isi form tu. Masuk Discord dulu tuan-tuan, masuk Discord dulu. Jangan malu-malu
Jangan malu. Akan ada banyak lagi benda dalam tu. We're just starting. Banyak lagi kami akan introduce. We will seek your input also lah. So ada apa-apa soalan, ada apa-apa input. So this is how we want to do something for the metaverse. Because kita nak guide you all masuk metaverse. Sebab this is also a chance for orang kata apa? Bukan nak sombong lah. Tapi orang yang berduit tolong orang yang tak berduit. Atau orang yang kurang duit. Orang yang tak cukup duit. Jadi anda mungkin rasa ni, ni mungkin adakah udang di sebalik ni? Kan? Dan macam mana saya buat duit? You kena tanya macam mana saya buat duit. Saya buat duit macam ni. Saya tak ambil duit daripada sini. In fact, daripada group yang saya ada ni. I mean, we may charge something in the future lah, but it's small. Kita nak charge sikit. We may take money, but now tak ada. But when we take money, tak ada. Saya tak ambil apa pun. So di mana untung saya? Well, first saya ada duit. Yang secondly, sebab atas group the dots whatever is a DAO. DAO ni macam bank, company yang ada holding lah. So DAO ni macam bank. Saya tak ambil duit daripada DAO. You kena ingat. The DAO is owned daripada saya punya company. Nampak tak? So bila DAO ni ada duit, saya akan jual saham dalam saya punya company. You nampak tak? So I tak perlu sentuhkan benda ni pun. Saya tak perlu sentuh. Dan yang penting, bini pun tak boleh sentuh. Asyik yang tu tak boleh sentuh. That one is the DAO. We can touch whatever is in our company lah, because that's my company lah kan. So saya untung di company level lah. I tak untung di DAO level pun. I tak untung pun. Whatever I make from there akan ditentukan lagi oleh stakeholders in the future kalau eksperimen ini berjaya. But because it is an experiment, button kena on. Channel jawab tu saya pun tak tahu. Button mana ni? Kena on je lah. So, saya itulah. And because this is an experiment, kita pun tak mau charge. Atau kalau kita nak charge pun benda ni invite kena on. Benda ni orang kata apa? Sesikit mungkin ya. Sesikit mungkin ya. Because we want more people to give a chance to them. Peluang untuk merasakan apa yang mereka tak rasa. Sebab kalau kita tak buat macam ni, orang takkan minat masuk. Orang cakap tak ada duit. Tapi kita dah buktikan bahawa orang yang ada RM200 dan ada kereta buruk macam cik dah ada RM15,000. Nampak tak? RM200 dengan kereta buruk dia tu. Apatah lagi anda? Hampa tahu, hampa cuba tengok cik tu. Nasib baik dia masuk IDO. Kalau tak silap-silap, gelandangan. Gelandangan. Kita menamakan cik daripada gelandangan jadi M40 naik atas. Sedangkan M40 yang apa duk ada duit, duk kaya, duk apply saham, apply MITI sana, tengok telah dikecewakan. So nasib dalam kripto, and that's why I like crypto. Kripto ni sesuatu yang adil ya. Kripto ni adalah sesuatu dunia yang adil. Dia tak kira hang ada kontak ke, hang tak ada kabel ke. Macam mana kalau you all tak ada kabel? Saya tak pun, saya ada kabel. I will live, man. Kan? I will live no matter what. But what about you? And that's why I think crypto is the best lah, because it's fair. Dia tak kisah hang cakap bahasa apa, dia tak kisah hang bangsa apa, dia tak kisah who you are. In fact, kalau hang jadi kucing pun, kalau hang pandai type pun silap-silap boleh dapat airdrop. Hang tahu tak? Silap-silap boleh dapat airdrop. It doesn't really matter. They don't even want to know who you are. Okay, so itulah yang kita join. Jangan malu nak join. Because that is why we are the first. I think we are the only group lah di dalam Malaysia ni yang combining saham dengan saham dengan metaverse. Tak ada orang nak buat. No one is doing it. No one is doing it. And bila you tengok pasal metaverse ni, it's more about gaming and all that stuff. Okay. So bila ada gaming ni, you can survive because you play to earn. You kena ingat ni, siapa ni fresh graduate di sini? Prime allocation dia yang tu. Prime list nak tahu? Nak tahu. Nak tahu macam ni. Macam nak tahu? Sebab saya selalu marah dia. Hampa tahu tak? Kan saya dah cakap dulu satu sesi, saya cakap apa? I am your father. You have to listen to me. Saya duk bantai chip, saya duk hina dia, saya malukan dia dalam public. Sampai dia mengambil action, nampak tak? Kira ni saya ni macam bapak dia. Lah ni tak ada free lagi ya. Kalau you die, I hina you, cerca you. Ada cost tau.
Sebab kita tahu itu tanda kejayaan. Dan ni tak ada lagi dah. Dah. Kita tak boleh cyberbully lagi dah. Tapi tengok bila dia ambil tindakan betapa majunya dia, tapi dia jauh lagi pada Tok Jack lah. Tok Jack tu banyak tanah you. Banyak tanah dia dalam sandbox. Dengan dia punya kick punya tu, this is all metaverse stuff lah. So benda ni kalau you masuk awal insya-Allah berjaya lah. Cuba kita lambat. But metaverse kita awal lagi. Of course saya duk cakap pasal ni kan. Pasal ada apa? Ada apa? So you have to invest with caution lah. Because I think there's a bear market. Tapi tak apalah. We will be there to guide you during the bear market. Kalau boleh during the bear market, I nak you all main game ya kan. Because play to earn. Ketahuilah bahawa bila you play to earn, you punya gaji boleh 3,000 sebulan. Nak beritahu sini lah. Siapa sini, adakah fresh grad boleh dapat 3,000 sebulan? Berapa banyak fresh grad boleh dapat 3,000 sebulan? Apa cakap? Kerja tak boleh. Yang ni main game tau. Main game you. Main game saja boleh dapat berapa banyak. This is again lah. You know, this is again, ni lah. This is one of the beauties of the metaverse lah kan. RM3,000. Orang lain boleh dapat ke? Kat Filipina pun you kena ingat bahawa mereka sana banyak yang main game. Malah ada orang di Filipina, I think rumah sana murah. Very cheap. I think apartment kat Manila duk dengan laut kat depan tu is so cheap. Apa tahu? RM700,000 kot. Murah sangat-sangat lah. Terlalu murah bagi saya, terlalu murah lah. It's like, wah, ini kalau jadi orang Filipina ni dah lama dah beli. But the thing is there, orang yang duk main satu game bernama Axie Infinity boleh survive. Macam mana tu? Boleh survive you. Boleh survive. Canggih tak? Boleh hidup lah. Boleh beli rumah. Perempuan. Tak malu ke? Cip tak malu lah. Dia dah tahu dah. Tapi bagi yang lain-lain, bayangkan perempuan. Boleh beli rumah. Beli Axie Infinity. Dan diharap bila kita buat macam ni, anak muda kita lah boleh ni boleh mendapat duit untuk bagi kepada parents. Sebab saya tengok satu yang saya tak apa senang lah. I don't know, mungkin saya ni old fashion. I always grew up thinking that one day, you know, when we are old, bila kita dah tua, kita kena apa? Kita kena support parent. I don't know, mungkin ini salah, tapi itu kepercayaan kami yang kolot masa dulu. Tapi lah ni saya tengok benda ni saya rasa salah. Saya tengok lah ni parent duk support. Parent duk support ni. Apa ni, parent duk support budak-budak lagi ni. Pasal apa macam tu? Kita tak mau. Ni Becky semua ni kan. Pasal apa dengan ni? Kahwin pun dengan tu. Kahwin dengan Pinoy. Kahwin dengan Pinoy susah bang. Kahwin dengan Pinoy susah sebab ni. Sebab konsep mereka dinamakan utang apa? Utang al-nub or something lah. Susah. So but nowadays sampai apalah hampa ni. Pok mak hampa dah tua. Nak support lagi. Bila kahwin nak support lagi. Aduh. Lepas tu budak muda pula duk berhutang. Pula nak berhutang bila kahwin. Kenuri punya berhutang tak boleh macam tu. So if you can make extra money like this, money in the metaverse yang di dalam US dollar, ya ingat ya. Duit dalam metaverse tu dalam US dollar, you are making ringgit. Then bagus. Dan bila you are making US dollar, barulah anda bersyukur anda tinggal di bumi yang bernama Malaysia ni. Di mana cukai kereta elektrik ni adalah kosong. And you can see things are very cheap. Nak kahwin budak. Itu tak boleh. Nak kahwin budak tak boleh. MZ. Betul. Oh sorry. Budak-budak. Tu satu lagi. Gatai nak kahwin muda. Lepas tu minta dia pada pak mak. Ni apa je budak ni? Nasib baik chip kan macam tu. Sebab tu dia bagus. Tengok dia bagus. Dia tak minta duit pak mak dia. Dia punya tanggung dia ada anak kecil. It's tough. Saya tahu. Saya juga dulu seorang suami muda lah kan. Habis duit. Kahwinnya habis duit. Nak support anak kecil. It's not easy, you know. Sangat-sangat susah. So metaverse ni penting. Jadi siapa yang tak ada ID di metaverse boleh pergi sini. Go to Discord here. Ni itu Meta Mirror, bolehlah pergi situ. Okey, ada apa-apa soalan? Tengok ni Meta Mirror. Pasal Meta Mirror ni depa akan guna untuk Facebook. So the ID will be there. Ada lagi company yang bagi ID macam Totem, but segala. This one Meta Mirror is good. It's by Oasis. Saya pun ada invest Oasis dululah, which is Rose.
the coin, the company is from UC of California, Berkeley. So boleh pergi situ. Okay. So ada apa-apa soalan lagi tentang IPO DeFi ni? Macam mana kita combinekan benda ni? Tapi ingat, kalau kita masuk grup tu, belajarlah tentang IPO. Ada moderator di situ. Belajar daripada situ. Jangan bimbang. Nak tanya soalan, tanya minggu depan. Tapi ingat topik minggu depan adalah kenapa Mat Saleh di bawah ajaran saya boleh jadi jutawan? Kenapa bukan Melayu? Kenapa bukan Cina? Kenapa bukan India? Tapi Nelvin dah ada cita-cita untuk representasi India. Ini jadi 1 jutawan lebih kurang daripada 6 bulan tau. 6 bulan jadi jutawan ke jutawan segera, jutawan ni segera. Tapi pasal apa hanya Mat Saleh boleh macam tu? Cuba cakap. Itu kita akan singkap lagi minggu depan pada malam Jumaat. Okey, ada apa-apa lagi? Takut bini hampa marah. Ada yang bini marah ke? Saya cakap, tak payah tanya girlfriend marah, hantar pegawai pencegah maksiat cip. Rumah siapa yang ada girlfriend marah tak boleh, ada bini marah. Beras kita beli. Itulah kenapa bukan Malaysian. Kenapa? Kenapa orang putih? Orang putih tinggal di negara orang putih tertinggal di negara Asia. So it's not because of it's not because of surrounding. Bukan sebab surrounding, sebab ada orang putih tu jutawan tu dia tinggal di negara Asia, di Thailand. Seorang tu di UK lah kan. Tapi pasal apa? Sebab dia genetik orang putih lah. Jadi kita kena tahu apakah dia genetik orang putih membolehkan mereka menjadi jutawan kurang daripada 6 bulan. Ganti Amboi. Alhamdulillah Takidin. Oh, tanya Takidin. Tanya Takidin bagus ni, dia ganti malam Jumaat, malam esok. So ada apa-apa soalan lagi tak? So saya akan post ni dalam grup dalam YouTube saya. You tahu YouTube saya kan? Saya pun tak tahu YouTube saya. Tapi carilah dalam grup tu. Carilah dalam grup Discord tu, ada kot saya punya YouTube. Jangan lupa minggu depan. Mengapa student saya ada 2? It's good lah. Dalam 3 cycle crypto lah ni dah ada 3 cycle. So at least saya ajak 3 cycle. 2 cycle tu ada yang jadi jutawan kurang daripada 6 bulan. So this is good. Nombor 3. Bagus. Okay, ada apa-apa soalan lagi? So jangan forget, go into the Discord ni. Jangan lupa ni, support channel semua ni. Mouse Hunt ni bagus. Mouse Hunt is a great game. So you can see next year future-nya adalah apa? Future-nya adalah tentang gaming. Ya. So what we're trying to do, ingat, kita adalah membuat multi-level murtad. Dia macam multi-level. You jemput lagi banyak, you ramai orang bawa downline you kan. And as it grows and grows and grows, then the new people get more downline. That's how it works. Tetapi bezanya tidak ada. Saya tidak akan meminta duit pada awak jika awak menerima PM saya minta duit. Tak ada. Memang tak ada. Saya tak akan minta duit pada awak langsung. Betul ya Cip? Betul. Betul ya Cip? Jangan bimbang. Tapi kalau saya PM kat Cip, boleh cari tak Minah Melanau yang cantik? Minah Bidayuh yang cantik. Itu betul. Itu memang betul. Itu adalah message yang asli. Yang tu betul lah. YouTube channel. Cryptos in Minutes. Please go there. Cari ni. So tak ada apa lah. So kita pun tak mau you all gaduh dengan bini you all. Minta maaf. Salam kemaafan daripada saya kepada bini you all. Tapi jangan lupa minggu depan bahawa kita ada sesi macam mana. Apakah dia ciri-ciri Mat Saleh yang membuatkan mereka boleh menjadi jutawan kurang 6 bulan. Kurang. What is the difference? Yang ini penting. Sebab saya dapat kaji kan. Sebab saya ajak daripada pelbagai bangsa dan negara. Saya cakap, saya belajar, saya mengajak orang putih. Orang putih ada macam-macam negara lah. Daripada culture, daripada Amerika pun ada orang putih. Ini daripada Malaysia, Singapura, New Zealand, Filipina. Tapi saya kenal lah orang Filipin kan. So I know people. I know people. Orang lain memang lain. Orang lain memang lain. Dan I mean I've seen a lot lah. Kita ni kita jangan ni kita jangan deny actually perempuan yang tercantik di Malaysia ni adalah Sabah. Sebab saya dah tanya ramai orang, semua orang setuju perempuan di Malaysia cantik. Maaf siapa yang masuk lambat, saya pasal lah ni kami cakap pasal bakal isteri saya. So anyway, Sabah ni I think it's better than the Philippines sebab Philippines tu dia punya family culture is very strong. So you really have to know. You really have to know. But having said that, jangan terkejut bahawa di Filipina tu ramai orang Islam.
a lot. You takkan sangka. You don't sangka. You tak tahu nama dia. You all tak tahu kan? Hang tahu tak? Cik pun tak tahu ni. Tahu tak? Ayah puasa cuti kat Philippines tau. Hang tahu tak? Kita terkejut kan. They observe the Muslims all this sebab peratus Muslim dia banyak actually. Cuma you tak kenal. You tak kenal. Sebab nama dia macam nama ni kan. Nama dia macam nama apa? Nama dia macam nama Christian, but it's not. You know, when we say and kita kena tengok tau apa ni. Baik saya cepatnya saya bini marah pula apa ni sini cerita pasal apa. But anyway, Fatimah kan. Fatimah tu actually is also a Christian name. So kalau hampa jumpa Fatimah tu doesn't necessarily mean a Muslim. It can also mean a Christian. Fatimah biasalah. That's very normal. Tak percaya pergi Portugal tengok ramai Fatimah sana. Fatimah gadis ayu kita. Fatimah gadis ayu kat Malaysia pun ada, kat Filipin pun ada. Tapi jaga, Fatimah di Malaysia Islam. Fatimah di Filipin saya tak tahu. Tolong tanya. Sama agak Bali kan. Tolong tanya dia dulu ya. Jangan pergi assume pula. Jangan pergi assume kita nak berkahwin, nak pergi jannah dia. Apa bala ni? Apalah bala ni. So okay guys. Sana jaga. Itulah. Hang keluar dengan Fatimah tengok dia bawa hang pergi makan babi golek. Hang cakap, "Apa? You don't play, you know. You don't play, but that is life. So again, welcome again masuk our Discord group as we try to integrate ya. Kita cuba integrasi ni ya. Kita integrasi ni ya. Kita integrasi IPO dengan ni ya, dengan saham, okay? So this is the first contest. Again, kita tak tahu when it's going to close. Hopefully when the pool is big enough, kita close lah. The pool is big, we close and then we distribute and then we start another pool ya. Of course dalam channel bahasa Inggeris ada juga yang lain, tapi tolong datang pada hari Ahad. Okay guys, anything else? Ada apa soalan lagi? Boleh bahasa Melayu boleh. Bahasa Melayu boleh dan insya-Allah pada tahun hadapan, insya-Allah bulan 3 ke mungkin kita akan bawa orang Filipin juga masuk dalam grup tu, iaitu dalam bahasa Tagalog. Sebab tu kita pun ada channel Tagalog dalam tu kan. Ni Toke dalam Toke Tagalog ni Nelvin, mana Nelvin? Dia ni Toke Tagalog. Toke Tagalog kita. The Philippines to me is bagi saya orang Filipina senang nak faham. Senang nak faham kan. Bagi saya kalau orang Filipina ni bagi saya lah pengalaman saya ke situ dan juga ke Indonesia menunjukkan orang Filipina ni lebih Melayu daripada Melayu ke Indonesia. That's what I think lah. And kalau kita faham orang Melayu ni, it's easier to do business. Okay, anything else? Yes, grow together. Correct. Grow together. Ada apa-apa soalan lagi? Jadi sila masuk ke situ. Again, salam minta maaf kepada bini anda semua telah mengganggu suami-suami pada malam Jumaat. Tapi kalau ada girlfriend, tolong report cip lah. Bagi dia, siapa cakap girlfriend dia komplain, hantar pegawai pencegah di situ. Okay guys, bye. See you later. Thank you. Terima kasih. Bye. Akan ada dalam YouTube. Bye. 3, 2. To the moon.